Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama-sama lagi dengan Ustazah Linda. Jom kita sambung untuk siri yang seterusnya. InsyaAllah hari ini Ustazah akan menyambung pelajaran yang ke-13. Masih lagi di dalam tajuk isu-isu dalam perkahwinan. Okey, kita lihat hari ini kita akan sama-sama membincangkan 4.27.1 iaitu fasah dan juga khulu. Okey, kita lihat sama-sama apakah dia fasah dan apakah dia khulu. Okey, yang pertama kita lihat dekat sini maksud fasah. Okey, selama hari ini kita dengar perkataan fasah. Apakah yang dimaksudkan dengan fasah sebenarnya? Fasah bermaksud pembubaran perkahwinan. Okey, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim. Okey, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Okey, perkahwinan tersebut dengan erti kata lain dibatalkan. Okey, dibatalkan perkahwinan tersebut, dibubarkan dengan sebab-sebab tertentu. Itu maksud fasah, atau dengan fahaman yang lain ialah pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi semasa akad nikah. Okay? Atau disebabkan oleh masalah-masalah yang berlaku sepanjang dalam kehidupan berumah tangga. Itu maksud fasah, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim, dibatalkan perkahwinan tersebut. Hukum fasah. Okey, apa hukum fasah tersebut? Hukumnya adalah harus. Hukum fasah adalah harus bagi isteri menuntut fasah untuk menjaga kemaslahatan kedua-dua belah pihak. Harus bagi isteri menuntut fasah. Okey, membubarkan perkahwinan melalui kuasa hakim bagi menjaga kemaslahatan kedua-dua belah pihak. Kita lihat nota tambahan. Okey, ada beberapa nota tambahan. Antara sebab diharuskan pembatalan ikatan perkahwinan itu, antara sebab fasah ini adalah yang pertama, suami tak beri nafkah. Okey, suami tidak memberi nafkah. Isteri berhak menuntut fasah apabila suami tidak memberikan nafkah zahir ataupun batin kepadanya. Okey, ini disebabkan kenapa? Nafkah merupakan tanggungjawab suami yang paling penting. Okey, suami pula tidak beri nafkah. Jadi dalam keadaan ini, okey, sebab ini maka si isteri harus menuntut fasah. Okey, yang kedua, suami berpenyakit. Kita lihat yang kedua ni, sebab fasah, suami berpenyakit. Apabila suami menghidap penyakit yang sukar diubati, contohnya seperti mati pucuk, sopak, kusta, dan AIDS contohnya, isteri berhak menuntut fasah. Untuk apa? Apa tujuan fasah tadi? Untuk mengelakkan kemudaratan yang bakal dihadapi. Kita lihat pula sebab fasah yang ketiga, suami lakukan kezaliman terhadap isteri. Isteri berhak tuntut fasah apabila suami berlaku zalim. Contoh, suami suka kaki pukul, suka memukul, suka membuat perkara-perkara yang memudaratkan isteri. Tak kala berlaku situasi ini, maka si isteri diharuskan menuntut
fasah. Yang keempat ialah suami hilang. Isteri boleh menuntut fasah apabila suami hilang. Okey, menurut pendapat mazhab Hanbali, okey, hilang setelah 6 bulan tempoh berlalu. Ataupun dalam mazhab Maliki pula berpendapat tempoh diharuskan fasah tu setahun. Kalau ikut mazhab Syafi'i pula berpendapat isteri hilang 4 tahun. Okey, kehilangan yang begitu lama sebenarnya memberi kemudaratan lah, okey, yang disebabkan kehilangan suami. Okey, jadi dalam keadaan ini suami hilang, maka isteri diharuskan menuntut fasah, dan sebab yang terakhir ialah murtad. Apabila suami atau isteri murtad, perkahwinan itu akan terbubar kerana salah satu daripada syarat sah perkahwinan adalah beragama Islam. Okey, prosedur fasah dia, contohnya macam ni, isteri tuntut fasah. Okey, maka mahkamah akan siasat bukti alasan apa sebabnya, adakah antara sebab-sebab yang di atas. Okey, jika sabit, okey, alasan kesalahan tersebut tiada jalan perdamaian, maka perkahwinan tersebut akan dibubarkan. Okay, apa hikmah fasah tersebut? Mengelakkan kemudaratan yang lebih besar yang akan ditanggung oleh pihak isteri. Dan yang kedua, fasah juga sebenarnya memberi peringatan kepada suami, laksanakanlah tanggungjawab dengan sempurna. Itu berkaitan dengan fasah. Kita lihat pula perkara yang kedua, khuluk. Apa pula maksud khuluk? Okey, khuluk ialah pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Saya ulang, khuluk ialah pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Okey, khuluk ni dalam bahasa Arab, kalau dari segi bahasanya kita nak tahu, maksudnya adalah mencabut atau meninggalkan. Okey, maksudnya perceraian yang berlaku antara suami dengan isteri yang mana lafaz talak atau khuluknya, okey, dengan lafaz talak atau khuluk. Okey, kedua-dua lafaz tersebut dikaitkan dengan bayaran tertentu. Sebab itu kita nampak dekat sini pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Okey, bolehlah kita contoh. Okey, contoh contoh isteri meminta diceraikan dengan tebus talak sebanyak 1,000 contohnya. Okey, suaminya akan berkata, aku talak engkau dengan bayaran sebanyak itu. Okey, maksudnya dekat sini apabila berlaku khuluk, suami tidak boleh merujuk isterinya kecuali dengan cara berkahwin semula, akad nikah dan mahar yang baru. Okey, apa hukum khuluk? Hukum khuluk adalah harus. Okey, kita lihat nota tambahan di sini. Harus hukumnya tatkala isteri berasa tak sesuai dah dengan suami dan bimbang derhaka jika diteruskan perkahwinan. Khuluk tadi ialah dibubarkan, dicabut, meninggalkan ataupun perceraian dengan bayaran ganti rugi. Tatkala isteri merasa dia tak sesuai dah dengan suami, dia bimbang jika diteruskan perkahwinan, dia akan jadi derhaka. Maka hukum khuluk adalah harus. Kita lihat di sini contoh khuluk. Okey, mahkamah meluluskan permohonan khuluk atas permintaan isteri dengan memulangkan bayaran mahar kepada suami. Contoh bayaran khuluk ialah wang tunai, hartanah, emas, perak, manfaat atau apa-apa yang berkaitan dengan. Okey, demikian Ustazah kongsikan bersama dengan anak-anak.
berkaitan dengan hulub dan juga pasar. Okey, wang tunai, hartanah, emas, perak dan manfaat bayaran hulub ini mestilah dipersetujui bersama-sama. Demikian perkongsian Ustazah. Ustazah harap dengan perkongsian kecil Ustazah ini dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.